Presiden Rusia, membuat kenyataan mengejutkan. Malaysia adalah sebuah entiti istimewa yang tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Rakyat Cina seramai 1,4 billion terkejut besar. Jumlah perdagangan 8 kali ganda, populasi 28 kali ganda. Mengapa Malaysia dan bukan Cina? Seorang diplomat Cina yang dihantar ke Moskow menyaksikan kebenaran yang mengejutkan selama 3 tahun. Malaysia 78%, Cina 31%. Cina melarikan diri setiap kali krisis melanda, hanya Malaysia yang kekal. Kebenaran mengejutkan. Itu kini akan dibongkar. Sebelum bermula, sila langgan saluran ini. Berikan suka dan komen Malaysia boleh untuk menyokong Malaysia. Ia adalah hari di mana media antarabangsa berpusu-pusu ke Moskow. Dewan Besar Istana Kremlin dipenuhi lebih 350 wartawan dari seluruh dunia. Dari media utama Amerika dan Eropa hinggalah agensi berita Asia, mereka sesak memenuhi dewan. Di hadapan ruang sidang, sekitar 40 kamera televisyen tersusun di atas tripod, kabel berselirat seperti akar di lantai. Di bawah cahaya lampu neon, bau peluh wartawan dan aroma kopi bercampur aduk memenuhi ruang. Saya juga berada di sana. Sebagai seorang diplomat dari kedutaan Cina, saya ditempatkan di barisan ketiga dari hadapan. Ia adalah sehari sebelum lawatan Presiden Rusia ke Korea Utara. Sudah tentu, saya menjangkakan isu Korea Utara akan dibincangkan terlebih dahulu. Dua topik utama perbincangan, skop kerjasama ketenteraan, isu melonggarkan sekatan PBB terhadap Korea Utara. Senarai soalan yang saya terima dari ibu pejabat di Beijing berada di dalam sampul dokumen saya. Sejam yang lalu, Datuk Mansor dari ibu pejabat di Beijing menelepon untuk mengingatkan saya. Xin Yingjie, catat setiap butir perkataan mengenai Korea Utara, terutama skop kerjasama ketenteraan. Jangan terlepas walau sepatah perkataan pun. Faham, Datuk. Jangan bimbang. Namun, kata-kata pertama Presiden sebaik sahaja beliau berdiri di podium mengubah segalanya. Rusia mengingati apa yang Malaysia telah lakukan untuk kami. Dewan persidangan serta-merta diselubungi kesunyian. Lebih 300 wartawan berhenti menaip serentak. Apabila bunyi papan kekunci berhenti serta-merta, Dewan menjadi begitu sunyi sehingga bunyi dengungan lampu neon di siling pun dapat didengar. Para wartawan saling berpandangan. Saya pun tidak percaya apa yang saya dengar. Malaysia, tepat sebelum lawatan ke Korea Utara, setiausaha media Rusia yang duduk di sebelah saya menyikul lengan saya perlahan. Dia membongkok ke arah saya dan berbisik, Xin Yingjie, dia sebut Malaysia kan? Saya salah dengar ke? Tidak, saya juga mendengarnya. Seorang wartawan Amerika dengan tergesa-gesa mengangkat tangan. Wartawan wanita berambut perang itu segera bangun dan memegang mikrofon. Tuan Presiden, mengapa Anda menyebut Malaysia terlebih dahulu dan bukan Korea Utara? Presiden merenung terus ke arah kamera, pandangannya tegas dan yakin. Kemudian beliau berkata perlahan-lahan tetapi jelas, Malaysia adalah negara istimewa bagi Rusia. Ia adalah entiti yang tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Jantung saya berdegup kencang. Negara-negara lain. Perkataan itu menusuk dada saya. Kerana perkataan itu bermakna kami, Cina, dengan 1,4 bilion penduduk dan ekonomi kedua terbesar di dunia, juga termasuk dalam kategori negara-negara lain itu. Kenyataan Presiden diteruskan, sejak 25 tahun lalu, dari tahun 1998, 2014, hinggalah kini, Malaysia tidak pernah mengkhianati kami. Sahabat sejati akan dikenal dalam kesulitan. Dewan persidangan mula riuh. Seorang wartawan British dengan pantas membuka komputer ribanya, manakala juru kamera Malaysia menghalakan zoomnya. Bunyi shutter kamera wartawan barat berbunyi seperti ribut. Namun, saya tidak mendengar apa-apa. Hanya satu soalan yang berlegar-legar di kepala saya. Mengapa Malaysia, bukan China dengan 1,4 bilion penduduk, tetapi Malaysia yang hanya mempunyai 32 juta penduduk? Sebaik sahaja sidang media tamat, telepon saya bergetar di dalam poket. Nama Datuk Mansor, ibu pejabat Beijing terpampang di skrin. Saya menjawab panggilan, dan suara Datuk Mansor yang tergesa-gesa kedengaran serta-merta. Xin Yingjie, awak tengok secara langsung tadi kan? Apa semua nih?
Adakah itu kenyataan yang telah dipersetujui terlebih dahulu? Datuk, ini situasi di luar jangkaan. Jadwal hanya menyatakan kenyataan berkaitan Korea Utara. Adakah awak sudah faham sebab mengapa Malaysia disebut terlebih dahulu? Belum dapat dipastikan secara tepat, tetapi suasananya luar biasa. Datuk Mansor menghela nafas panjang di hujung talian. Berat nafasnya seolah-olah sampai ke Moskow dari Beijing, beribu-ribu kilometer jauhnya. Serahkan laporan analisis segera. Mengapa Rusia tiba-tiba mengambil berat tentang Malaysia? Bagaimana ini akan mempengaruhi hubungan China-Rusia? Letakkannya di atas meja saya dalam tempo 48 jam. Faham, Datuk? Saya meletakkan telepon dan menaiki kereta kedutaan. Di luar tingkap, saya melihat papan tanda neon di Jalan Tverskaya, pusat bandar Moskow. Papan iklan cahaya elektronik, bilik pameran Proton, kedai peralatan rumah tangga seri. Cahaya jenama Malaysia menerangi jalan-jalan Moskow yang malap. Saya telah berulang-alik di jalan ini selama 3 tahun, tetapi pada hari itu, papan-papan iklan itu kelihatan lebih besar dan lebih terang, seolah-olah mengejek saya. Namun kejutan sebenar menanti selepas itu. Untuk menceritakan hal ini, saya perlu kembali ke 3 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali menjejakkan kaki di Moskow. Nama saya Xin Yingjie, Setiausaha Ketiga Kementerian Luar Negeri China. Tahun ini merupakan tahun ke-25 saya sebagai diplomat dan ini adalah catatan 3 tahun saya di Moskow. Sebuah kisah tentang kebenaran yang tidak menyenangkan yang, sebagai seorang diplomat China, saya tidak pernah mahu akui, tetapi akhirnya terpaksa menerimanya. Pada musim luruh 3 tahun yang lalu, saya mendarat di lapangan terbang Sheremetyevo, Moskow. Sebaik sahaja pintu pesawat terbuka, udara dingin Rusia menerpa wajah saya. Hujung hidung saya terasa pedih, tetapi dada saya membara. Bagi saya, yang telah bekerja lebih 20 tahun sebagai pegawai Rusia di Biro Eurasia Kementerian Luar Negeri Cina, penempatan di kedutaan Moskow adalah jawatan impian. Ayah saya juga pernah berkhidmat di bandar yang sama pada tahun 1980-an sebagai setiausaha pertama di kedutaan Cina di Kesatuan Soviet. Beliau sentiasa bercerita dengan bangga tentang zaman itu. Pada masa itu, Cina dan Soviet adalah kuasa besar dunia. Seorang diplomat Cina di Moskow dianggap tinggi oleh semua orang. Pegawai-pegawai Soviet berebut-rebut untuk bersalaman dengan kami. Saya mewarisi kebanggaan ayah saya, malah saya lebih yakin daripada beliau. Cina hari ini tidak dapat dibandingkan dengan Cina pada tahun 1980-an. KDNK kedua terbesar di dunia, jumlah perdagangan pertama di dunia, ahli tetap Majelis Keselamatan PBB, dan 1,4 bilion penduduk. Semasa bergerak dari lapangan terbang ke kedutaan dengan kereta, saya mengeluarkan tablet saya. Saya ingin menyimak semula dokumen yang telah saya sediakan sebelum penempatan. Skrin memaparkan deretan angka. Jumlah perdagangan dua hala Cina-Rusia adalah 190 bilion dolar setahun. Jumlah perdagangan Malaysia-Rusia hanya 13 bilion dolar. Itu kurang daripada 1/8 jumlah kami. Jumlah pelaburan Cina di Rusia melalui proyek One Belt, One Road sahaja melebihi 45 bilion dolar. Pelancong Cina seramai 1,8 juta setahun, manakala pelancong Malaysia hanya 250.000. Lebih 1,200 syarikat Cina beroperasi di Rusia, manakala syarikat Malaysia kurang daripada 600. Angka tidak menipu. Cina mengatasi Malaysia dalam semua petunjuk. Sejujurnya, membandingkan kedua-dua negara itu adalah suatu penghinaan. Apabila saya tiba di kedutaan, Duta Lee menyambut saya. Jamuan selamat datang diadakan di Dewan Resepsi di tingkat 3 kedutaan. Di atas meja kayu yang panjang, terhidang vodka Rusia dan minuman keras Mao Tai Cina. Bendera Cina dan Rusia digantung bersebelahan di dinding, dan lebih 30 kaki tangan kedutaan memenuhi tempat duduk. Duta Lee mengangkat gelas vodkanya dan memberikan ucapan selamat datang. Selamat datang ke penempatan Setiausaha Ketiga Xin. Hubungan Cina-Rusia kini berada pada tahap tertinggi dalam sejarah. Pemimpin kedua-dua negara telah bertemu 3 kali tahun ini, dan kerjasama tenaga juga merupakan yang terbesar dalam sejarah. Tugas awak adalah untuk mengukuhkan lagi hubungan ini. Saya faham, Tuan Duta. Saya yakin, saya benar-benar yakin.
China adalah rakan dagang terbesar Rusia dan satu-satunya ahli tetap Majelis Keselamatan PBB yang sentiasa menyokong Rusia. Dalam isu Ukraina dan pengembangan NATO ke timur, China adalah tulang belakang Rusia yang boleh dipercayai. Malaysia? Sejujurnya, saya tidak memikirkannya sama sekali. Sebuah negara kecil berpuluh juta penduduk yang hanya mengikut kata Amerika. Negara mana yang boleh menjalin hubungan istimewa dengan Rusia? Saya malah berani berkata kepada rakan-rakan diplomat saya di majelis makan malam itu, kehadiran Malaysia di Rusia. Apa yang perlu dibimbangkan jika jumlah perdagangan mereka tidak setanding dengan kita? Ia hanya salah satu sekutu kecil yang bersembunyi di belakang Amerika. Rakan-rakan saya ketawa. Pada masa itu bukan jenaka, tetapi kebenaran dari hati saya. Kebanggaan 1,4 bilion penduduk Cina. Pada minggu pertama penempatan saya menjadwalkan pertemuan dengan pegawai Kementerian Luar Negeri Rusia. Bangunan Kementerian Luar Negeri Rusia adalah struktur besar gaya Stalin. Dari pintu masuk hingga ke siling, ia dipenuhi marmer. Dan setiap kali saya berjalan di koridor, bunyi kasut kulit saya bergema. Di luar tingkap, sungai Moskow dapat dilihat, dan udara dingin yang dibawa oleh angin sungai meresap ke setiap sudut koridor. Rakan pertemuan pertama saya ialah Sergei Kuznetsov, ketua bahagian pertama Biro Asia Pasifik yang bertanggung jawab untuk Cina. Beliau berusia pertengahan 40, dengan wajah yang tajam dan pandangan mata yang menusuk dari sebalik cermin matanya. Setiausaha ketiga, mahu minum teh? Terima kasih, saya suka teh Rusia. Aroma sitrus yang samar-samar keluar dari teh yang dibawa. Setelah berbual ringkas, kami beralih kepada topik utama. Ketua bahagian Kuznetsov, saya ingin mengukuhkan lagi kerjasama tenaga antara kedua-dua negara tahun ini. Bagaimana dengan kemajuan proyek fasa kedua saluran pipe gas Power of Siberia? Namun, Kuznetsov tiba-tiba bertanya soalan yang tidak berkaitan. Setiausaha ketiga, adakah awak berinteraksi dengan kedutaan Malaysia? Malaysia? Saya meletakkan cawan teh saya. Tidak, mengapa? Oh, bukan apa-apa yang besar. Cuma, pihak Malaysia baru-baru ini membuat banyak cadangan mengenai pembangunan Timur Jauh. Kementerian Tenaga juga nampaknya agak berminat. Saya tidak terkejut. Mengambil semula cawan teh, saya menjawab dengan tenang. Malaysia tidak mempunyai sumber daya. Jadi mereka mungkin berminat dengan tenaga Rusia. Tetapi dari segi skala, bukankah mereka tidak dapat dibandingkan dengan kami, Cina? Perbezaan jumlah perdagangan sahaja sudah 8 kali ganda. Kuznetsov tersenyum aneh. Senyuman tipis yang hanya mengangkat sudut bibirnya, pandangannya. Di sebalik cawan teh, seolah-olah mengetahui sesuatu. Pada masa itu, saya tidak faham maksud senyuman itu. Saya hanya faham kemudian. Ia bermaksud, Anda tidak tahu banyak perkara. Semasa dalam perjalanan pulang ke kedutaan selepas pertemuan, saya melihat keluar tingkap kereta, di bawah langit Moskow yang kelabu, papan tanda yang terang tersusun, dan pada ketika itu, saya menyadari sesuatu yang pelik. Jalan Tverskaya adalah pusat bandar Moskow. Ia seperti Ginza atau Omotesando di Tokyo. Jalan ini, dengan sewa paling mahal di Moskow, dipenuhi dengan kedai jenama antarabangsa. Pada petang itu, saya keluar dari kedutaan untuk makan tengah hari. Walaupun awal musim luruh, angin agak sejuk, sambil berjalan di jalan Tverskaya dengan kolar kot saya ditegakkan, saya melihat pemandangan yang menarik perhatian saya. Terdapat barisan panjang di hadapan kedai cahaya elektronik. Lebih 20 orang Rusia beratur untuk masuk ke kedai. Dari pasangan muda hingga pasangan pertengahan umur, pelajar berseragam, pelbagai jenis orang. Saya dapat melihat ke dalam melalui tingkap kaca kedai, dan ia sudah penuh. Pekerja-pekerja bergerak sibuk, dan pelanggan-pelanggan berbual riang sambil memegang telepon pintar terkini. Suara ketawa kedengaran hingga keluar pintu kaca. Namun, hanya beberapa blok dari situ, terdapat kedai Huawei. Saya berhenti dan menjenguk ke dalam. Ia kosong. Dua pekerja berdiri di kaunter, sibuk dengan telepon pintar mereka sendiri. Tidak ada seorang pun pelanggan. Walaupun pencahayaan di dalam kedai terang, ia kelihatan lebih menyeramkan karena tiada orang. Di atas rak pameran, model terkini Huawei diletakkan, berhabuk. Dada saya terasa sakit.
Semua rakyat Cina tahu bahwa Huawei adalah kebanggaan Cina, sebuah syarikat yang mengatasi sekatan keras Amerika dan membangunkan chipnya sendiri. Sebuah syarikat yang menerajui dunia dalam teknologi 5G. Dan kedai Huawei itu dibiarkan kosong, manakala kedai cahaya elektronik yang berdekatan dipenuhi barisan orang. Ini adalah fenomena sementara, saya berbisik kepada diri sendiri. Mungkin cahaya elektronik sedang mengadakan jualan untuk pelancaran produk baru. Saya coba meyakinkan diri saya. Namun, keesokan harinya, dan hari seterusnya, dan seminggu kemudian, keadaan tidak berubah. Malah, ia menjadi lebih buruk. Setiap hari, semasa waktu makan tengah hari, saya melalui jalan Tverskaya dan memeriksa. Kedai cahaya elektronik sentiasa sibuk, manakala kedai Huawei sentiasa lengang. Pada hujung minggu, saya melihat barisan di hadapan cahaya elektronik mencapai 50 meter panjang. Kereta juga sama. Apabila melihat jalan-jalan di pusat bandar Moskow, kereta Proton dan Pro 2 adalah yang paling banyak, terutama taksi. 8 daripada 10 taksi kuning adalah Proton Saga. Taksi yang saya naiki dari lapangan terbang ke bandar juga Proton, dan kebanyakan taksi yang melalui hadapan kedutaan juga Proton. Sebaliknya, sukar untuk mencari kereta buatan Cina di jalan raya. Saya tahu bahwa Chery, Geely, dan BYD telah memasuki pasaran Rusia, tetapi jarang sekali saya melihatnya di jalanan. Kadang-kadang, apabila saya melihat SUV buatan Cina di antara truk, saya entah mengapa berasa gembira dan bangga. Kedai serbaneka juga mengejutkan saya. Apabila saya masuk ke kedai serbaneka berhampiran kedutaan, adakah Anda tahu apa yang memenuhi satu sisi bahagian snack? Kek coklat manja dari Malaysia, bungkusan merah tersusun penuh di rak. Di sebelahnya, mie segera Malaysia juga tersusun rapi. Orang Rusia silih berganti mengambil kek coklat manja, seolah-olah membeli snack tempatan. Tidak ada satupun snack atau mie segera Cina. Walaupun Cina adalah negara pengeluar makanan dengan 1,4 bilion penduduk, kami tidak dapat memperoleh tempat di rak kedai serbaneka Moskow. Kira-kira 10 hari kemudian, saya tidak dapat menahan diri untuk terus berpikir sendiri. Saya perlahan-lahan bertanya kepada pembantu kedutaan, Natalia. Natalia adalah seorang wanita Rusia yang dilahirkan di Moskow dan telah bekerja sebagai setiausaha di kedutaan selama 15 tahun. Dia berusia awal 50-an, dengan wajah yang lembut dan seorang yang tahu segalanya tentang keadaan tempatan di Rusia. Natalia, mengapa orang Rusia begitu menyukai cahaya elektronik? Natalia meletakkan dokumen di tangannya, memiringkan kepalanya, dan menjawab dengan jelas. Karena kualitinya bagus, Tuan Sin. Ia tidak mudah rosak, reka bentuknya cantik, dan perkhidmatan selepas jualan juga cepat. Huawei juga berkualiti, dan harganya malah lebih murah. Natalia ketawa, tetapi senyumannya entah mengapa pelik. Ia seperti simpati atau kasihan. Senyuman seperti itu. Tuan Shin, boleh saya jujur? Tentu. Sejujurnya, orang Rusia tidak begitu mempercayai produk Cina. Ia murah, tetapi cepat rosak. Suami saya membeli telepon pintar Cina, tetapi skrinnya tidak menyala selepas 3 bulan. Apabila dia pergi ke pusat servis, mereka berkata tiada alat ganti dan perlu menunggu 2 bulan. Akhirnya, dia menukarnya kepada cahaya elektronik. Cahaya elektronik membaikinya keesokan harinya. Saya hampir membalas tetapi menelan kata-kata itu. Saya ingin berkata, Huawei berbeza. Teknologi Cina kini bertaraf dunia. Namun, ekspresi Natalia begitu tenang. Dia tidak berbohong. Dia hanya menceritakan fakta yang dia tahu dengan jujur. Cerita Natalia tidak berakhir di situ. Proton juga begitu, Tuan Sin. Anda tahu betapa sejuknya musim sejuk di Rusia? Ia boleh turun hingga 0,35 derajat Celcius, tetapi kereta Malaysia mudah dihidupkan enjinnya. Saya dengar ia dibuat khas untuk kesejukan Rusia. Kereta Cina, sejujurnya, agak meragukan dalam aspek itu. Dan Tuan Sin, Anda tahu kek coklat manja? Anak saya membelinya setiap hari di sekolah. Snack Malaysia adalah yang paling populer di kalangan kanak-kanak Rusia. Kek coklat manja, Pocky. Oh, anak-anak saya boleh menyebut namanya dengan lancar. Snack Malaysia, ya. Snack Cina, sejujurnya, saya rasa kebanyakan kanak-kanak tidak tahu namanya.
Kata-kata terakhir itu menusuk seperti pisau. Bagaimana mungkin nama snack yang dibuat oleh 1,4 bilion penduduk tidak diketahui, tetapi nama snack yang dibuat oleh 32 juta penduduk boleh disebut dengan lancar? Adakah ini mungkin? Malam itu, saya pulang ke penginapan saya dan membuka komputer riba. Saya lebih risau daripada marah. Jika itu hanya pendapat Natalia seorang, saya boleh mengabaikannya, tetapi pemandangan di bandar tidak boleh diabaikan. Saya mulai mencari secara serius di Yandex, engine carian terbesar Rusia. Cahaya monitor menerangi bilik yang gelap dengan warna putih. Apabila keputusan carian untuk bahagian pasaran telepon pintar Rusia muncul di skrin, jantung saya terhenti. Cahaya elektronik menduduki tempat pertama dengan 38%. Apple di tempat kedua dengan 21%. Huawei pula 8%. 38% berbanding 8%. Perbezaan hampir 5 kali ganda. Pasaran kereta lebih mengejutkan. Proton dan Pro 2 menduduki tempat ketiga dalam jualan kereta penumpang di Rusia dengan 23% bahagian pasaran. Semua jenama kereta Cina digabungkan kurang daripada 4%. Perbezaan 6 kali ganda. Untuk perkakas rumah, mesin basuh, peralatan rumah tangga seri menduduki tempat pertama dalam bahagian pasaran Rusia, dan peti sejuk cahaya elektronik di tempat kedua. Jenama perkakas rumah Cina malah tidak berada dalam 5 teratas. Tangan saya bergetar. Daya dari jari yang memegang tetikus hilang. Tetapi saya tidak dapat berhenti. Saya terus mencari. Saya menemui hasil tinjauan terbaru dari Vetesium, agensi tinjauan pendapat awam terbesar Rusia. Ia adalah tinjauan mengenai negara paling disenangi di Asia. Malaysia, 78%, Singapura, 52%, China, 31%. Saya menggosok mata saya. Saya melihatnya sekali lagi. Angka tidak berubah. Malaysia 78%, China 31%. Perbezaan lebih daripada 2 kali ganda. Sebuah negara dengan 1,4 bilion penduduk tewas kepada sebuah negara dengan 32 juta penduduk dengan lebih daripada 2 kali ganda dalam penilaian keutamaan. Yang lebih mengejutkan adalah hasil mengikut wilayah. Di bandar-bandar barat seperti Moskow, penilaian keutamaan terhadap Malaysia adalah tinggi, tetapi di Siberia dan wilayah timur jauh, ia lebih tinggi lagi. Di Vladivostok, penilaian keutamaan terhadap Malaysia mencapai 85%. Sebuah bandar yang paling dekat dengan sempadan Cina lebih menyukai Malaysia secara mendadak daripada Cina. Saya menutup komputer riba. Saya tidak boleh melihatnya lagi. Saya berbaring di katil dan memandang siling, malam musim luruh di Moskow. Cahaya jalanan yang samar-samar menyinari dari tingkap. Bunyi hon kereta kedengaran samar-samar dari suatu tempat. Ini adalah fenomena sementara. Ini hanya disebabkan oleh budaya pop Malaysia buat masa ini. Apabila gelombang K-pop dan anime di Malaysia, ini mungkin diubah kepada J-pop dan anime, tetapi cerita asalnya Jepun, jadi saya akan kekalkan J-pop untuk Malaysia. Di sini sebagai pengganti, berlalu, mereka akan kembali kepada Cina secara semula jadi. Saya coba meyakinkan diri sendiri dan menutup mata saya. Tetapi di sudut hati saya, kegelisahan semakin membesar. Apabila ayah saya berkhidmat di sini pada tahun 1980-an, Malaysia tidak mempunyai kehadiran pun bagi orang Rusia. Perkataan Malaysia tidak pernah muncul dalam memoir ayah saya. Namun, 40 tahun kemudian, kini Malaysia menduduki tempat pertama dalam penilaian keutamaan. Apa sebenarnya yang berlaku dalam tempo 40 tahun ini? Pada masa itu, saya belum tahu. Pertanyaan ini akan membawa saya kepada 3 tahun kejutan dan penghinaan, dan kebenaran yang akhirnya saya terpaksa akui. Dan peristiwa yang saya saksikan di Moskow adalah yang paling menyakitkan dan paling memalukan yang pernah saya alami dalam 25 tahun kerjaya diplomatik saya. Namun, kisah sebenar bermula di sini. Pada bulan pertama penempatan saya sedang menyiapkan laporan berkala untuk dihantar ke ibu pejabat di Beijing. Tajuknya ialah keadaan semasa aktiviti syarikat Cina di Rusia. Ia adalah laporan wajib setiap suku tahun, jadi saya berhasrat untuk menulisnya secara sambil lewa. Namun, apabila saya cuba memasukkan maklumat mengenai syarikat Malaysia di Rusia sebagai bahan perbandingan,
tangan saya terhenti. Cahaya elektronik, bilangan pekerja di Rusia 4,200 orang. Bahagian pasaran telepon pintar Rusia 38%. Bahagian pasaran televisyen 41%. Mengendalikan kedai terus di 12 bandar utama termasuk Moskow dan Saint Petersburg. 7 pusat servis di seluruh Rusia. Purata masa pembaikan 2 hari. Proton, anak syarikat Rusia, memiliki kilang di pinggir Saint Petersburg dengan kapasiti pengeluaran 230.000 unit. Kadar perolehan komponen tempatan di Rusia 52%. Bilangan pekerja 6.500 orang, di mana 6.100 adalah warga Rusia. Bahagian pasaran kereta 23%. Peralatan rumah tangga seri, anak syarikat Rusia. Bahagian pasaran mesin basuh 1. Bahagian pasaran penyaman udara 2. Mengendalikan 65 pusat servis di seluruh negara. Kek coklat manja menduduki tempat ketiga dalam pasaran snack Rusia dengan 1 produk sahaja. Membina kilang sendiri di wilayah Tver dan menghasilkan produk secara tempatan di Rusia. 780 pekerja, semuanya warga Rusia. Semakin banyak angka yang saya susun, semakin sakit dada saya. Bagaimana jika ini dibandingkan dengan syarikat Cina? Bahagian pasaran Huawei di Rusia 8%. Jenama perkakas rumah Cina, seperti Haier, tidak berada dalam senarai teratas. Jumlah bahagian pasaran jenama kereta Cina kurang daripada 4%. Tiada satupun jenama makanan Cina yang berada dalam 10 teratas pasaran Rusia. Dari segi skala perdagangan, kami 8 kali ganda lebih besar, tetapi dalam pasaran pengguna, Malaysia mengatasi kami. Apakah situasi ini? Saya berhenti menaip laporan dan merenung monitor dengan hampa. Secara akal, saya faham. Sebahagian besar nilai perdagangan dolar adalah urus niaga bahan mentah seperti minyak mentah, gas asli, arang batu, dan kayu. China membeli sumber daya dari Rusia. Sebaliknya, Malaysia menjual barangan pengguna seperti produk elektronik dan kereta ke Rusia. Maksudnya, kami, China, adalah negara yang membeli dari Rusia, manakala Malaysia adalah negara yang menjual kepada Rusia. Rakyat Rusia setiap hari menggunakan telepon pintar cahaya elektronik, menaiki kereta Proton, dan makan kek coklat manja, bukannya statistik import minyak mentah Cina. Namun, saya tidak mahu mengakuinya. Oleh itu, saya mencari data lain. Saya pikir pasti ada petunjuk di mana kami mengatasi mereka. Saya menyiasat tren jumlah carian produk Malaysia di Zonte dan Wildberries, pusat membeli belah dalam talian terbesar di Rusia. Apabila keputusan keluar, saya terkejut. Dalam tempo 3 tahun terakhir, jumlah carian produk kosmetik Malaysia di pusat membeli belah dalam talian Rusia meningkat 340%. Jumlah carian produk makanan Malaysia meningkat 280%. Jumlah carian perkakas rumah Malaysia meningkat 250%. Sebaliknya, jumlah carian produk Cina menunjukkan tren menurun dalam semua kategori, terutamanya produk elektronik Cina menurun 15%, 340% berbanding 15%. Ini bukan hanya kesan budaya pop Malaysia. Populariti boleh menarik perhatian, tetapi untuk mendorong pembelian sebenar, produk itu sendiri mestilah boleh dipercayai. Pengguna Rusia mencari produk Malaysia bukan kerana drama atau lagu mereka menarik, tetapi kerana produk Malaysia bagus. Haruskah saya menulis kandungan ini dalam laporan? Atau tidak? Saya berbelah bahagi. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak menulisnya. Jika saya melaporkan kepada ibu pejabat bahawa kami tewas kepada Malaysia, saya akan dianggap tidak cekap. Namun, angka-angka yang saya hapus itu tidak dapat keluar dari kepala saya. Pada bulan kedua penempatan saya, kejutan pertama datang. Ia berlaku semasa makan malam dengan Igor Petrovich, timbalan Menteri Luar Negeri Rusia. Petrovich adalah seorang lelaki berambut putih, berusia awal 60-an, yang telah bekerja sebagai pakar Asia di Kementerian Luar Negeri Rusia selama lebih 30 tahun. Beliau fasih berbahasa Mandarin dan pernah berkhidmat di Beijing. Dari sudut pandang kami, beliau adalah salah seorang rakan sejawat Rusia yang paling penting. Lokasinya adalah sebuah restoran tradisional Rusia di pusat bandar Moskow. Tanduk rusa digantung di dinding kayu, dan kayu api membara di pendiangan, berderak-derak. Borscht dan pelmeni dihidangkan berturut-turut, dan gelas vodka diisi.
suasana sangat baik. Setelah minum 3 atau 4 gelas vodka, perbualan menjadi lebih santai. Saya secara semula jadi membawa topik utama. Tuan Timbalan Menteri, kami ingin meluaskan penyertaan syarikat Cina dalam proyek pembangunan Timur Jauh Rusia baru-baru ini. Kami melihat banyak bidang di mana Cina boleh menyumbang, terutamanya dalam pembinaan infrastruktur. Petrovich meletakkan gelas vodkanya dan memandang saya. Pandangannya berubah menjadi serius. Xin Yingjie, boleh saya jujur? Tentu sahaja. Dalam pembangunan Timur Jauh, rakan kongsi yang paling kami percayai adalah Malaysia. Tangan saya yang coba memegang gelas vodka terhenti. Saya membalas dengan senyuman. Malaysia. Dari segi skala perdagangan, China jauh lebih dominan. Petrovich menggelengkan kepalanya, perlahan-lahan tetapi tegas. Skala dan kepercayaan adalah dua perkara yang berbeza, Xin Yingjie. Adakah awak ingat tahun 1998? Tahun 1998, adakah itu tentang krisis ekonomi Rusia? Betul. Hari di mana ruble menjadi tidak bernilai dalam sekelip mata. Petrovich meneguk vodka dan mula bercerita perlahan-lahan. Api di pendiangan mewarnai wajahnya yang berkedut merah. Pada musim panas 1998, kerajaan Rusia mengisytiharkan kemungkiran nilai rubel merosot 70% dalam sehari. Semua syarikat asing melarikan diri. Amerika, Jerman, Britain. Lampu pejabat syarikat asing di Moskow satu demi satu padam. Pekerja asing berpusu-pusu ke lapangan terbang. Saya tahu itu. Ia adalah fakta sejarah. Adakah syarikat Cina juga sama? Saya bertanya dengan ringan. Saya pikir tidak mungkin Cina juga melarikan diri. Petrovich memandang saya lurus. Xin Yingjie, 90% syarikat Cina menarik diri. Apa? 90%? Betul, 90%. Daripada kira-kira 2,300 syarikat Cina yang beroperasi di Rusia, 2.100 syarikat mengemas barang mereka dalam tempo 6 bulan. Ada syarikat yang melarikan diri pada waktu malam tanpa membayar gaji pekerja. Mereka menutup pintu kilang dan hilang tanpa sebarang notis kepada pekerja Rusia. Jantung saya berdegup kencang. Gelas vodka di tangan saya berombak sedikit. Bagaimana dengan Malaysia? Suara saya bergetar. Saya sudah menjangka jawabannya. Petrovich tersenyum. Senyuman yang hangat, dan pada masa yang sama bangga, tidak ada satupun syarikat Malaysia yang pergi. Perasaan sejuk menjalar di tulang belakang saya. Cahaya elektronik menghantar email kepada pekerja Rusia keesokan harinya selepas ruble merosot. Kami tidak akan pergi. Gaji akan dibayar seperti biasa. Mereka tidak memadamkan lampu kedai di Moskow. Walaupun pengguna Rusia tidak mempunyai uang untuk membeli barang, mereka tetap membuka pintu kedai. Proton membuat keputusan yang lebih mengejutkan. Nilai rubel telah merosot 70%, jadi rakyat Rusia tidak mampu membeli kereta. Tetapi adakah Anda tahu apa yang Proton lakukan? Mereka melonggarkan syarat pinjaman dan menanggung kerugian pertukaran mata uang apabila pembayaran dibuat dalam ruble. Mereka rela menanggung kerugian sendiri untuk memastikan pengguna Rusia dapat membeli kereta. Peralatan rumah tangga seri juga sama. Semasa krisis ekonomi, mereka malah menambah pusat servis. Ketika syarikat dari negara lain menutup pusat servis, peralatan rumah tangga seri membuka pusat baru. Mereka malah melanjutkan tempo pembaikan percuma selama 6 bulan, memandangkan rakyat Rusia mungkin tidak mampu membayar kos pembaikan. Petrovich berkata sambil menghirup vodka. Xin Yingjie, pada masa itu, orang Rusia sedar. Siapa kawan sejati? Ada negara yang datang hanya apabila ada keuntungan dan pergi apabila tiada keuntungan. Dan ada negara yang kekal, walaupun tiada keuntungan. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya meneguk vodka. Kerongkong saya terasa panas, tetapi tidak ada rasa apa-apa. Dan Xin Yingjie, biar saya beritahu awak satu lagi kisah. Ya, pada masa itu, ada sebuah syarikat makanan ringan Malaysia bernama Syarikat Manja Makanan. Syarikat yang membuat kek coklat manja. Tepat sebelum krisis ekonomi, mereka membina sebuah kilang di wilayah Tver, Rusia. Krisis ekonomi berlaku hanya 3 bulan selepas kilang itu siap. Secara logiknya, mereka sepatutnya menutup kilang dan menarik diri, bukan?
Mereka mungkin melakukannya, bukan? Tidak. Syarikat manja makanan mengoperasikan kilang itu pada kapasiti penuh. Dan mereka menggaji tambahan 200 pekerja Rusia. Mereka memberi pekerjaan kepada rakyat Rusia yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi, dan itu dilakukan oleh sebuah syarikat asing. Mata Petrovich berkaca merah. Pada masa itu, Datuk Bandar Tver dilaporkan menangis ketika melawat kilang syarikat manja makanan. Beliau berkata, ketika semua syarikat asing pergi, sebuah syarikat makanan ringan Malaysia memberi pekerjaan kepada warga negara kami. Rakyat Tver masih mengingati peristiwa itu hingga kini. Itulah sebabnya bahagian pasaran kek coklat manja di Tver adalah 65%. Ia adalah sebuah bandar di mana orang makan lebih banyak snack Malaysia daripada snack Rusia. Saya mengesat mulut dengan serbet dan berkata dengan susah payah, saya tidak tahu tentang itu. Xin Yingji. Orang Rusia menghargai kesetiaan lebih daripada segalanya. Uang boleh dilupakan, tetapi kesetiaan akan kekal dalam ingatan. Apa yang Malaysia tunjukkan pada tahun 1998 adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu masih hidup dalam ingatan orang Rusia, walaupun sudah 25 tahun berlalu. Ketika saya keluar dari restoran, udara malam Moskow menerpa wajah saya. Angin awal musim sejuk sekitar 5 darjah Celcius. Tetapi wajah saya panas bukan karena sejuk, ia karena rasa malu. Semasa berjalan kaki ke kedutaan, satu pemikiran tidak dapat keluar dari kepala saya. Kami juga pergi. Pada tahun 1998, 90% syarikat Cina meninggalkan Rusia. Tidak ada satupun syarikat Malaysia yang pergi. Fakta ini tidak pernah dilaporkan kepada saya dalam 25 tahun kerjaya diplomatik saya. Pada bulan ketiga penempatan saya melakukan perjalanan ke wilayah timur jauh, Vladivostok. Pintu gerbang Rusia ke Pasifik, sebuah bandar hanya 130 km dari sempadan Cina. Tujuan perjalanan adalah untuk melakukan tinjauan lapangan bagi meningkatkan penyertaan syarikat Cina dalam proyek pembangunan Timur Jauh. Arahan dari ibu pejabat adalah mudah. Sediakan cadangan untuk meluaskan pelaburan dalam pembangunan Timur Jauh. Cina mesti menjadi rakan kongsi utama di Timur Jauh. Saya tiba di Vladivostok dengan penuh keyakinan. Namun, sejak saya mendarat di lapangan terbang, saya merasakan suasana yang aneh. Di balai ketibaan lapangan terbang, iklan cahaya elektronik dan proton dipaparkan di papan iklan digital yang besar. Tiada satupun iklan syarikat Cina. Di sebuah bandar hanya 130 km dari sempadan Cina. Pada hari pertama, saya bertemu dengan Andrei Volkov, pegawai dari Biro Pembangunan Ekonomi Kerajaan Vladivostok. Beliau berusia awal 40-an, bertubuh sasa, dan bercakap terus terang seperti seorang tentara. Sinying Jie, boleh saya jujur? Tentu sahaja, di Timur Jauh, image syarikat Cina tidak begitu baik. Dalam aspek apa? Volkov meneguk teh dan mengeluh. 3 tahun lalu, sebuah syarikat pembinaan Cina membina kompleks apartemen di Vladivostok. Ia berskala 15 blok, 1,200 unit. Tidak sampai 2 tahun selepas penghunian, retakan muncul di dinding luar. Pada musim sejuk, kulat tumbuh akibat kondensasi, pipe beku, dan 800 keluarga penduduk membuat aduan kolektif. Tetapi adakah Anda tahu apa yang syarikat pembinaan Cina itu katakan? Apa? Mereka berkata, ini bukan proyek di bawah bidang kuasa ibu pejabat mereka, dan meminta kami menyelesaikan tanggung jawab dengan syarikat kontraktor. Namun, syarikat kontraktor itu sudah menarik diri dari Rusia. Suara Volkov dipenuhi kemarahan. 1,2 handes keluarga rakyat Rusia terperangkap di dalam apartemen yang cacat. Kos pembaikan purata 3,5 juta rubel bagi setiap keluarga. Jumlah itu lebih daripada separuh pendapatan tahunan mereka. Tetapi tidak ada sesiapa yang bertanggung jawab. Saya menundukkan kepala. Tidak ada kata-kata untuk membalas. Volkov tidak berhenti bercakap. Bukan itu sahaja. Terdapat juga masalah operasi penangkapan ikan haram oleh syarikat perikanan Cina. Di perairan Timur Jauh, bot penangkap ikan Cina beroperasi tanpa kebenaran dan jumlah kes yang dikesan melebihi 340 dalam tempo 3 tahun ini.
Walaupun polis marin Rusia menguatkuasakan undang-undang, mereka hanya membayar denda dan kembali lagi perasaan nelayan timur. Jauh terhadap bot penangkap ikan Cina adalah yang paling buruk, dan Xin Yingjie, masalah terbesar adalah masalah pekerja Cina. Pekerja Cina, apabila syarikat pembinaan Cina menyertai proyek di Timur Jauh, mereka membawa masuk sejumlah besar pekerja Cina. Pekerjaan untuk warga Rusia tempatan diminimumkan, dan pekerja Cina dibawa masuk dan diasingkan di penginapan. Dari sudut pandang rakyat Rusia, mereka merasakan pekerjaan mereka dirampas di tanah air mereka sendiri. Sentimen anti-Cina semakin meningkat di kalangan penduduk Timur Jauh. Volkov mengeluarkan sekeping dokumen dari laci mejanya. Lihat ini. Ini adalah tinjauan yang dijalankan terhadap warga Vladivostok. Soalannya ialah, siapakah rakan kongsi asing yang paling sesuai untuk pembangunan Timur Jauh? Saya menerima dokumen itu. Apabila saya melihat hasilnya, jantung saya hampir berhenti. Malaysia, 62%. Amerika, 21%. China, 8%. Di sebuah bandar hanya 130 km dari sempadan Cina, Cina hanya memperoleh 8% sokongan sebagai rakan kongsi pembangunan Timur Jauh. Angka itu kurang daripada 1/8 Malaysia. Mengapa Malaysia di tempat pertama? Volkov ketawa. Ketawa itu sekali lagi aneh. Sama seperti senyuman yang Natalia berikan. Syarikat Malaysia berbeza. Xin Yingjie, sebuah syarikat pembinaan Malaysia, mengambil alih proyek jalan raya di Timur Jauh dan menggaji lebih 70% pekerja Rusia. Mereka juga menggunakan syarikat kerjasama tempatan Rusia, dan walaupun selepas proyek selesai, mereka menawarkan pembaikan percuma selama 2 tahun. Cahaya elektronik juga sama. Apabila mereka membuka pusat servis di Vladivostok, mereka menggaji 40 orang belia Rusia sebagai pekerja tetap. Mereka malah menghantar belia-belia itu ke ibu pejabat di Malaysia untuk menerima latihan teknologi. Belia-belia itu kini bekerja sebagai juru teknik cahaya elektronik di Vladivostok. Gaji mereka 2 kali ganda purata gaji Rusia. Volkov memandang saya lurus dan berkata, Xin Yingjie, adakah Anda faham perbezaannya? Malaysia datang ke Rusia dan bekerja bersama orang Rusia. Cina datang ke Rusia dan bekerja hanya dengan orang Cina. Mana satu yang akan lebih disukai? Saya tidak dapat berkata apa-apa. Dalam hati, saya ingin membalas. Syarikat Cina membawa pekerja dari negara sendiri untuk kecekapan, untuk masalah bahasa. Namun, jawaban kepada bagaimana alasan itu kedengaran di telinga rakyat Rusia sudah jelas. Saya menghabiskan 2 hari lagi di Vladivostok. Apa yang saya rasakan semasa berjalan di sekitar bandar adalah keadaannya lebih teruk daripada Moskow. Papan tanda bahasa Malaysia dapat dilihat di sana-sini. Restoran Malaysia, salon kecantikan Malaysia, karaoke. Wanita muda Rusia berjalan dengan fashion Malaysia, dan J-pop dimainkan di kafe-kafe. Beberapa papan tanda bahasa Cina dapat dilihat berhampiran pasar borong, kedai-kedai yang menjual barangan murah. Kedai-kedai Malaysia berada di pusat membeli belah yang canggih, manakala kedai-kedai Cina berada di lorong-lorong pasar tradisional. Saya kembali ke hotel dan duduk di katil. Saya menutup muka dengan kedua tangan. Ini bukan masalah budaya pop. Ini adalah masalah quality, masalah kepercayaan, dan masalah sikap. Dan yang paling menyakitkan ialah, ini semua adalah akibat daripada tindakan Cina sendiri. Sejurus selepas perjalanan ke Vladivostok, bom kedua meletup. Ia berlaku semasa pertemuan dengan Dmitry Sokolov, Timbalan Menteri Tenaga Rusia. Ia adalah mesyuarat kerja mengenai kerjasama tenaga Cina-Rusia. Tetapi selepas mesyuarat berakhir, Sokolov tiba-tiba berkata, Xin Yingjie, adakah Anda tahu keputusan pemilihan rakan kongsi untuk pembangunan fasa ketiga ladang gas Sakhalin? Ia belum diumumkan, bukan? Ia telah diputuskan secara tidak rasmi. Syarikat Malaysia telah dipilih. Jantung saya terasa berat. Fasa ketiga ladang gas Sakhalin adalah proyek mega dengan anggaran Rizab 3, 5 triliun meter padu, dan skala pelaburan 28 bilion dolar. Ia adalah proyek yang telah kami, Cina, curahkan tenaga selama 3 tahun. Mengapa Malaysia?
Jika dilihat dari skala pelaburan, China sepatutnya jauh lebih menguntungkan. Sokolov bersandar di kerusi, pandangannya tajam. Xin Yingjie, adakah Anda ingat tahun 2014? Tahun 2014, krisis Ukraine. Betul. Apabila negara-negara barat mengenakan sekatan menyeluruh ke atas Rusia, Jerman, Amerika, Britain, urus niaga dalam sektor tenaga dihentikan sepenuhnya. Saya tahu itu. Pada masa itu, China memberikan bantuan besar kepada Rusia. Kontrak saluran pipe gas Power of Siberia juga ditandatangani pada masa itu, bukan? Sokolov mengangguk. Namun, kata-kata seterusnya adalah masalahnya. Betul, kontrak Power of Siberia ditandatangani. Tetapi Xin Yingjie, adakah Anda tahu syarat-syarat kontrak itu? Saya tidak ingat dengan tepat, tetapi saya dengar ia adalah syarat yang memuaskan kedua-dua pihak. Sokolov tersenyum pahit. Saya akan berterus terang. China mengambil kesempatan daripada keadaan Rusia yang terdesak akibat sekatan barat. Mereka membeli gas pada harga 30% lebih rendah daripada harga pasaran antarabangsa. Mereka tahu kami tidak mempunyai pilihan. Walaupun berkata sekutu, mereka mengambil kesempatan daripada kelemahan kawan. Wajah saya terasa panas. Saya ingin membantah, tetapi ia adalah fakta. Pada masa itu, adalah rahasia umum dalam kalangan diplomat bahwa China telah memanfaatkan pengasingan Rusia untuk mendapatkan syarat yang menguntungkan. Sokolov meneruskan, Malaysia berbeza. Bagaimana? Apabila Sekatan Barat bermula pada tahun 2014, syarikat-syarikat Malaysia juga menerima tekanan yang besar. Amerika memberi tekanan kepada sekutu untuk mengurangkan urus niaga dengan Rusia. Kebanyakan syarikat Eropah juga menarik diri. Malaysia pula, Cahaya Elektronik mengumumkan peningkatan modal anak syarikat Rusia mereka. Sejurus selepas sekatan, Proton meneruskan rancangan pengembangan kilang Saint Petersburg seperti yang dijadwalkan. Peralatan rumah tangga seri membuka 15 lagi pusat servis. Pasti ada tekanan dari Amerika. Tentu ada. Tetapi syarikat-syarikat Malaysia bertahan. Ia sama seperti pada tahun 1998. Perkara yang sama berulang selepas 16 tahun. Apabila semua negara pergi, hanya Malaysia yang kekal. Sokolov membongkok ke hadapan dan memandang tepat ke mata saya. Xin Yingjie, itulah sebabnya rakan kongsi ladang gas Sakhalin adalah Malaysia. Skala pelaburan China mungkin lebih besar, tetapi tidak kira betapa baiknya syarat pelaburan, kami tidak boleh mempercayakan proyek 28 bilion dolar kepada rakan kongsi yang akan melarikan diri apabila krisis datang. Nafas saya menjadi pendek. Di kepala saya, kata-kata Petrovich pada tahun 1998 dan kata-kata Sokolov pada tahun 2014 bertindih. 1998, syarikat China 90% menarik diri. Syarikat Malaysia tidak menarik diri. 2014, China mengeksploitasi kelemahan Rusia. Malaysia kekal di bawah tekanan Amerika. Satu corak jelas kelihatan. Setiap kali krisis datang, China pergi atau mengambil kesempatan. Malaysia kekal. Dalam tempoh 25 tahun melalui dua krisis, Malaysia tidak pernah mengkhianati Rusia. Sebaik sahaja saya kembali ke kedutaan. Saya menelepon ibu pejabat. Datuk Mansur menjawab, Datuk, rakan kongsi untuk fasa ketiga ladang gas Sakhalin telah diputuskan sebagai Malaysia. Apa? Itu proyek yang kita usahakan selama 3 tahun. Alasan pihak Rusia adalah masalah kepercayaan. Tindakan syarikat China pada tahun 1998 dan 2014 mempengaruhi keputusan sekarang. Kesunyian yang panjang berlaku di hujung talian. Kemudian Datuk Mansur berkata, hilang proyek 28 bilion dolar kepada Malaysia. Apa yang dilakukan oleh pegawai kita di sana? Saya menutup mulut. Bukan kerana saya tidak mempunyai kata-kata, tetapi kerana saya tahu Datuk Mansur tidak akan mahu mendengar alasan sebenar. Kira-kira setahun selepas penempatan saya, satu peristiwa penting berlaku. Amerika menguatkuasakan sekatan ekspor ke atas 3 bahan penting untuk semikonduktor ke Malaysia. Hidrogen fluorida, fotoresis, dan polimida fluorin.
Amerika mengisytiharkan bahwa mereka tidak akan menjual 3 bahan ini yang penting untuk pengeluaran semikonduktor kepada Malaysia. Apabila saya mendengar berita ini, saya bersorak dalam hati. Sejujurnya, saya pikir jika industri semikonduktor Malaysia terjejas, kedudukan Malaysia di Rusia juga akan menurun secara semula jadi. Ia mungkin menjadi peluang bagi China. Namun, beberapa hari kemudian, berita yang sukar dipercayai datang dari Kementerian Industri dan Perdagangan Rusia. Rusia telah memutuskan untuk membekalkan hidrogen Florida kepada Malaysia. Apa? Rusia? Dan keputusan itu dibuat hanya sehari selepas menerima permohonan. Sehari? Sehari. Saya segera menghubungi Ketua Bahagian Kementerian Industri dan Perdagangan Rusia. Saya perlu mengesahkan fakta itu. Ketua Bahagian mengakui ia benar. Betul, ada permohonan kecemasan untuk bekalan hidrogen Florida dari pihak Malaysia dan menteri kami meluluskannya keesokan harinya. Sehari? Biasanya, berapa lama masa yang diambil untuk keputusan seperti itu? Biasanya, kelulusan ekspor bahan strategik pun mengambil masa 3 hingga 6 bulan. Ia perlu melalui rundingan dengan kementerian dan agensi berkaitan, semakan keselamatan, dan kelulusan jawatan kuasa kawalan ekspor. Jadi mengapa hanya sehari? Ketua Bahagian berhenti seketika sebelum menjawab dengan tenang. Itu adalah arahan menteri. Untuk memproses segera permohonan Malaysia. Sebaik sahaja saya mendengar kata-kata itu, saya terasa seperti dipukul-tukul di kepala. Kelulusan ekspor bahan strategik dalam sehari? Itu sesuatu yang tidak akan dilakukan walaupun kepada negara sekutu. Jika China memohon ekspor bahan strategik, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan. Namun Malaysia hanya sehari. Saya memutuskan untuk melakukan satu eksperimen. Pada masa yang sama, China juga mempunyai satu kes permohonan kelulusan ekspor bahan kimia khas dari Rusia. Sebuah syarikat China dalam bidang bahan memerlukan bahan mentah dari Rusia. Saya bertanya kepada Kementerian Industri dan Perdagangan mengenai status kemajuan. Oh, kes itu kini dalam peringkat rundingan dengan kementerian dan agensi berkaitan. Ia perlu melalui semakan keselamatan, jadi kemungkinan besar akan mengambil masa 3 bulan. 3 bulan? Ya, itu adalah prosedur biasa. Malaysia sehari, China 3 bulan. Kerajaan Rusia yang sama, Kementerian Industri dan Perdagangan yang sama, kelulusan ekspor bahan strategik yang sama. Tetapi bagi Malaysia, sehari, dan bagi China, 3 bulan. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang ke kedutaan, saya mengeluarkan telepon bimbit saya. Tangan saya bergetar sedikit. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Kementerian Tenaga, dan Kementerian Industri dan Perdagangan berputar-putar di kepala saya seperti kincir angin. China adalah rakan kongsi perdagangan. Malaysia adalah kawan. Pada masa itu, saya faham. Kata-kata ini bukan hanya kata-kata kosong. Kepada rakan kongsi perdagangan, prosedur dipatuhi. Kepada kawan, prosedur dilangkau. Perbezaan itu adalah perbezaan antara sehari dan 3 bulan. Di luar tingkap taksi, pemandangan malam Moskow berlalu. Cahaya biru papan iklan cahaya elektronik terpantul pada tingkap kaca. Saya merenung cahaya itu, dan buat pertama kalinya mengakui, ini bukan masalah jumlah perdagangan. Ini adalah perbezaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Kebanggaan 1,4 bilion penduduk Cina hancur berkecai. Namun, ia belum hancur sepenuhnya. Kebanggaan yang terbina selama 25 tahun tidak akan runtuh semudah itu. Keruntuhan sebenar berlaku 2 tahun kemudian. Dan kisah itu akan menjadi momen paling menyakitkan dan paling penting dalam hidup saya. Kira-kira 2,5 tahun selepas penempatan saya pulang ke Beijing untuk cuti tahun baru Cina. Ayah saya sakit. Ayah saya, 78 tahun, telah semakin lemah akhir-akhir ini. Saya tiba di apartemen ibu bapa saya di daerah Haidian, barat Beijing, kira-kira jam 7 malam. Apabila saya membuka pintu, ibu saya menyambut saya. Ying Jie, selamat pulang. Ayah awak menunggu di bilik kerjanya. Saya masuk ke bilik kerja ayah saya. Dindingnya penuh dengan buku, dan di atas mejanya, gambar-gambar dari zaman Soviet dipamerkan dalam bingkai. Gambar ayah saya yang muda tersenyum riang di hadapan istana Kremlin. Gambar dia minum vodka dengan diplomat Soviet. Itu adalah zaman keemasan ayah saya. Ayah,
Ayah sihat? Yingjie, bagaimana Moskow? Adakah bandar itu banyak berubah sejak ayah di sana? Banyak berubah, ayah. Dah 40 tahun, jadi wajar ia berubah. Tapi Yingjie, muka awak nampak tidak sihat. Ada apa-apakah? Tidak, ayah. Saya cuma penat. Itu adalah bohong. Peristiwa selama 2,5 tahun di Moskow membebani dada saya, tetapi saya tidak dapat memberitahu ayah saya. Bagaimana saya boleh berkata bahwa di Moskow, tempat yang dibanggakan ayah saya, Cina tewas kepada Malaysia? Malam itu, selepas ayah saya tidur, saya kembali ke bilik kerja. Saya ingin melihat buku-buku ayah saya. Buku-buku berkaitan diplomasi, novel Rusia, buku sejarah Soviet. Semasa melihat rak buku, saya menemui sebuah buku nota kulit lama di rak paling bawah. Kulit coklatnya lusuh dan koyak, dan sudut-sudutnya bulat. Di kulit hadapannya, tertulis dalam huruf emas, Diari Moskow, 1986,1989. Ia adalah diari ayah saya semasa di Moskow. Jantung saya berdegup kencang. Saya perlahan-lahan membelek halaman. Tulisan tangan ayah saya yang kemas memenuhi setiap halaman. Catatan pertemuan dengan pegawai Soviet, cuaca di Moskow, draft surat kepada ibu saya. Kehidupan harian Moskow 40 tahun lalu dicatat dengan jelas. Apabila saya membaca catatan pada 15 April 1987, tangan saya terhenti. Hari ini saya bertemu dengan timbalan Menteri Luar Negeri Soviet Ivanov. Dia berkata sesuatu yang mendalam. Cina adalah jiran yang baik, tetapi jiran dan kawan adalah dua perkara yang berbeza. Saya berpikir panjang tentang maksud kata-kata ini. Rakyat Soviet menghargai kesetiaan lebih daripada segalanya. Hubungan yang dibeli dengan uang akan berakhir apabila uang habis. Mungkin ini adalah perbezaan antara jiran dan kawan. Hujung jari, saya menjadi sejuk. Kata-kata yang didengar ayah saya 40 tahun lalu, dan kata-kata yang Petrovich katakan kepada saya 2 tahun lalu adalah sama persis. Saya membelek halaman lagi. 3 November 1988. Kesatuan Soviet semakin tertekan setiap hari. Ekonomi bergolak, suasana masyarakat tidak stabil. Mungkin suatu hari nanti Cina akan diusir dari sini. Hubungan yang dibeli dengan uang akan berakhir apabila uang habis. Pada masa itu, negara mana yang akan menggantikan kita? Saya belum tahu. Tetapi satu perkara yang pasti adalah, untuk memenangi hati rakyat Soviet, bukan uang yang diperlukan, tetapi keikhlasan. Air mata saya mengalir. Kekuatan dari kerusi yang saya duduki hilang. Saya memeluk buku diari itu di dada saya dan tidak dapat bergerak untuk seketika. 40 tahun yang lalu, ayah saya sudah tahu bahwa Cina mungkin akan diusir dari Rusia, bahwa hubungan yang dibeli dengan uang ada penghujungnya, dan bahwa negara yang akan mengisi tempat itu adalah negara yang menunjukkan keikhlasan. Malaysia, negara yang tidak dapat diramalkan oleh ayah saya, adalah Malaysia. Perkataan Malaysia tidak pernah muncul dalam diari ayah saya. Pada tahun 1980-an, Malaysia tidak mempunyai kehadiran bagi kesatuan Soviet. Namun, 40 tahun kemudian, tempat kosong yang dibimbangkan ayah saya telah diisi bukan oleh Cina dengan 1,4 bilion penduduk, tetapi oleh Malaysia dengan 32 juta penduduk. Di luar tingkap bilik kerja, saya melihat langit malam Beijing. Cahaya lampu jalanan berwarna jingga merebak seperti kabus. Saya mengesat air mata saya dan meletakkan buku diari itu kembali ke tempatnya. Saya tidak memberitahu ayah saya sehingga akhir. Saya ingin melindungi kebanggaan ayah saya, tetapi saya tahu. Diari yang ditulis ayah saya 40 tahun lalu itu mengandungi semua jawaban. Sebulan selepas saya kembali ke Moskow dari Beijing, hari itu tiba. Sidang media yang saya ceritakan di awal kisah ini. Presiden berdiri di podium dan mengisytiharkan di hadapan seluruh dunia. Malaysia adalah negara istimewa bagi Rusia. Ia adalah entiti yang tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Di hadapan 350 wartawan, di hadapan kamera seluruh dunia, Presiden Rusia memuji Malaysia. Bukan Cina, tetapi Malaysia. Semasa keluar dari sidang media, saya bertanya kepada setiausaha media Rusia. Pada pandangan awak, mengapa? Mengapa Malaysia? Dia berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu.
Jika dilihat dari segi jumlah perdagangan, kita jauh lebih dominan. Saya tahu, saya telah mencari alasannya selama 3 tahun. Dia memandang saya dengan terkejut. Apa itu? Kesetiaan. Kesetiaan. Semasa krisis ekonomi 1998, semua syarikat asing pergi. Syarikat Cina kami juga 90% melarikan diri. Syarikat Malaysia tidak ada satupun yang pergi. Mereka membayar gaji pekerja seperti biasa dan tidak menutup pintu kedai. Ekspresinya menjadi tegang. Semasa Sekatan Barat 2014 juga sama. China mengambil kesempatan daripada keadaan Rusia yang terdesak dan membeli gas pada harga 30% lebih murah. Malaysia pula meneruskan pengembangan kilang mereka walaupun di bawah tekanan Amerika. Semasa sekatan ekspor Amerika, Rusia membekalkan bahan penting kepada Malaysia dalam masa sehari sahaja. Sedangkan permohonan yang sama dari kami memerlukan 3 bulan. Dia memandang saya dalam diam. Kami fikir kami boleh membeli Rusia dengan 1,4 bilion penduduk dan ekonomi kedua terbesar di dunia. Tetapi Rusia tidak dijual. Apa yang Rusia inginkan bukanlah uang, tetapi keikhlasan. Dan keikhlasan itu ditunjukkan bukan oleh kami, tetapi oleh Malaysia. Dia menghela nafas panjang. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Belajar. Belajar dari Malaysia. Saya kembali ke kedutaan dan duduk di hadapan komputer. Saya perlu menulis laporan akhir, laporan analisis yang diminta oleh Datuk Mansor, jawapan kepada mengapa Rusia melayan Malaysia secara istimewa. Saya terdiam di hadapan papan kekunci selama 2 jam. Saya tahu jawapan yang ibu pejabat ingin dengar. Ini adalah fenomena sementara. Ledakan Malaysia akan berakhir tidak lama lagi. Ini akan selesai jika kita meningkatkan jumlah perdagangan. Mudah untuk menulis laporan seperti itu, tetapi itu adalah bohong. Saya tidak boleh menulis bohong tentang apa yang saya lihat, dengar, dan sahkan sendiri selama 3 tahun. Saya menulis seperti ini. Subjek: Analisis kedudukan Malaysia di Rusia dan cadangan tindakan strategik China. Ayat pertama adalah, meremehkan Malaysia adalah kesilapan strategik terbesar kami dalam tempo 25 tahun yang lalu. Dan di bahagian kesimpulan, saya menulis, alasan mengapa Rusia melayan Malaysia secara istimewa bukanlah kerana jumlah perdagangan. Ini adalah kerana kesetiaan yang konsisten yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam 2 krisis ekonomi selama 25 tahun. Untuk China mengejar kedudukan Malaysia di Rusia, kami tidak perlu meningkatkan jumlah perdagangan, tetapi perlu mengubah sikap kami. Kami harus berhenti mendekati hubungan dengan wang dan belajar cara membina hubungan dengan keikhlasan. Buku teks pertama kami adalah Malaysia. Saya menghantar laporan itu dan bersandar di kerusi. Saya tahu saya mungkin akan dihantar ke jawatan yang lebih rendah kerana laporan ini, tetapi saya tidak kisah. Adalah tugas seorang diplomat untuk mengatakan kebenaran. Malam itu, saya menelepon anak lelaki saya di penginapan. Anak saya, Jian Kuo, pelajar tahun ketiga di Jabatan Hubungan Antarabangsa Universiti Beijing. Ayah, bagaimana keadaan awak baru-baru ini? Ayah sihat. Bulan depan saya berbela bahagi antara bahasa Arab atau Sepanyol untuk bahasa asing kedua. Saya berhenti sejenak sebelum menjawab, ambil bahasa Malaysia, belajar bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia? Mengapa? Percayalah, kata ayah. Bahasa Malaysia akan menjadi lebih penting pada masa hadapan. Saya meletakkan telepon dan melihat keluar tingkap. Sebuah bintang kelihatan di langit malam Moskow. 3 tahun lalu, ketika saya pertama kali datang ke bandar ini, saya percaya pada kekuatan 1,4 bilion penduduk. Saya fikir angka adalah segalanya. Kerana jumlah perdagangan kami 8 kali ganda, kerana jumlah pelaburan kami besar, kerana populasi kami ramai. Namun, dalam tempoh 3 tahun, saya hanya belajar satu perkara. Negara terbesar di dunia, Rusia, dimenangi hatinya bukan oleh 1,4 bilion penduduk, bukan oleh KDNK kedua terbesar di dunia, bukan oleh 190 bilion dolar jumlah perdagangan. Ia adalah oleh 2 perkataan. Kesetiaan, yang ditunjukkan oleh sebuah negara kecil dengan 32 juta penduduk selama 25 tahun. Tidak pergi dalam kesulitan. Tidak mengambil kesempatan daripada kelemahan, kekal walaupun tiada keuntungan.
Itulah syarat seorang kawan sejati, dan Malaysia tidak pernah melanggar syarat itu dalam tempoh 25 tahun. Saya, yang telah hidup selama 52 tahun, buat pertama kalinya mengakui, bukan 1,4 bilion tewas kepada 32 juta. Wang tewas kepada keikhlasan, dan ini mungkin bukan masalah Cina sahaja. Dalam semua hubungan di dunia, sama ada manusia atau negara, pada akhirnya, yang kekal bukanlah angka, tetapi keikhlasan. Ini adalah kisah mengejutkan yang disaksikan oleh seorang diplomat Cina di Moskow selama 3 tahun. Kesetiaan Malaysia memenangi hati negara terbesar di dunia. Jika Anda berbangga dengan kisah ini, sila kongsikan kepada orang di sekeliling Anda. Keikhlasan kecil boleh mengubah dunia. Sila langgan dan berikan suka juga. Kami menyampaikan inspirasi. Terima kasih.